أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم فقهنا في الدين وعلمناه التأويل. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan kuliah kita pada malam ini, mari sama-sama kita buka dengan baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita hadiahkan khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah bunda kita, datuk nenek kita, anak isteri kita, jiran tetangga kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khususnya ahli Korea Masjid Taman Sri Keluang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kesihatan dan keafiatan serta keselamatan, dipanjangkan umur kita dengan umur yang berkat, ditambahkan rezeki dengan rezeki yang halal lagi berkat, dimudahkan untuk kita beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita senantiasa berjaya, cemerlang, bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Doakan juga muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmatullah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Musyi dan Kuasa Masjid Taman Sri Keluang, Tuan Haji, Puan Hajah, Ustaz-ustaz, ustazah, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya dapat lagi kita bersama pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini direstui, diredai, diberkati dan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita yang dipilih dan diizinkan oleh Allah untuk bersama dalam majlis ilmu ini. Semoga setiap detik, setiap saat dengan barakah doa kita, ditambah lagi iaitulah dengan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sajaku i'tikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala, dan mudahan Allah merahmati kita semua. Hari ini tuan-tuan kita akan sambung sesi ulang kaji kita dalam kitab dinamakan dinamakan kitab ini tuan-tuan iaitulah berjudul, kitab ini dinamakan lain tidak bukan sebagai peringatan untuk kita, Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
an Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin qala. Tuan, cerita tentang apa? Ya, cerita tentang malaikat. Malaikat yang kita tahu tuan-tuan disebutkan sujud kepada Nabi Adam AS. Malam ni kita akan kaji tuan-tuan bagaimana cerita malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sujud pada Nabi Adam AS. Sudah orang pasti dalam kotak fikiran kita kisah ini, tetapi malam ini kita berpandukan kitab dan kita detailkan daripada tafsiran ayat suci Al-Quran dalam suratul Baqarah. Kita bincangkan insya-Allah pada ayat yang ke-34. Malam ni satu ayat saja, tapi ayat ini tuan-tuan dikupas oleh para ulama tafsir dengan panjangnya. Kerana apa? Tidak lain tidak bukan, ia merupakan ayat yang penting dalam kisah kehidupan manusia, iaitulah atuk kepada atuk-atuk kita semua, iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Qala, katanya, nyatakan tuan-tuan dalam perkara ini, katanya dalam kitab ini, qala, iaitulah penghormatan tertinggi Allah kepada Nabi Adam AS. Penghormatan tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam AS. Ya. Jadi tuan-tuan mengambil keberkatan, kita baca satu ayat ini yang saya yakin dan percaya ramai yang selalu dengar dan ramai yang menghafalnya. Ya, bagus sangat tuan-tuan ayat ini. Itulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, suratul Baqarah ayat yang ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ataupun satu nafas, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Allah menyebutkan tuan-tuan bahawa ingatlah bahawa bagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat, ya, usjudu, sujudlah kamu li Adam, kepada Adam alaihissalam. Tapi kalau kita sebagai penghormatan, kerana baginda merupakan seorang nabi yang pertama, jadi kalau boleh apa saja kita sebut Nabi Adam, walaupun terjemahnya Adam. Sujudlah kamu kepada Nabi Adam alaihissalam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Ia enggan lantaran takabbur, betul ya? Dan ia termasuk golongan orang kafir. Ayat ni tuan-tuan jelas sangat bahawa sesungguhnya Allah murka sangat tuan-tuan kepada iblis ni. Siapa dia? Jom kita tengok sama-sama. Sebelum kita pergi tafsiran ataupun tafsir penuh dalam surah ini, terjemah kita dah selalu jumpa, tafsirnya jarang-jarang kita jumpa. Itulah tuan-tuan barakah dalam pertemuan kita di Masjid Taman Sri Keluang ini, lalu diberikan peluang untuk kita faham bagaimana tafsirnya. Kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, seperti biasa, setiap ayat tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ada kaitan di antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi ini satu lagi bentuk penghormatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada datuk kita. Atuk kita. Atuk kepada siapa? Kepada kita, kepada jiran tetangga kita, kepada yang Islam, yang bukan Islam, atuk kita sama, iaitulah atuk yang pertama sekali. Kepada jin dan juga syaitan tuan-tuan, maka tuan-tuan atuk kita satu, iaitulah Nabi Adam AS.
iaitu bapa sekalian manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam. Sebelum ini, iaitu ayat sebelum ini, ayat ke-33 yang kita bincangkan sebelum ni tuan-tuan, iaitulah Allah mengkhususkan Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi ini, sehingga dipersoalkan oleh malaikat. Malaikat argue, dan kenapa manusia pula? Kenapa tidak aku? Kenapa tidak kami? Sedangkan kami ini begitu taat kepadamu ya Allah. Lalu Allah Maha mengetahui. Allah membiarkan saja, dan Allah tetap tuan-tuan dengan katanya, firmannya, manusia sebagai khalifah. Mengajarnya nama-nama benda. Allah mengajar kepada Nabi Adam nama-nama benda, nama-nama jenis, dan juga keupayaan berbahasa. Ini menunjukkan suatu penghormatan kepada manusia dengan cara memuliakan bapanya atau asal usul kejadiannya. Makna yang jelas di sini bahawa keadaan kita hari ini kena faham. Sejak daripada zaman Nabi Adam AS lagi, Allah dah muliakan manusia. Sejak daripada zaman baginda Nabi Adam AS, tuan-tuan, Allah dah tunjuk dah banyak kebesaran Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan poin ataupun fakta-fakta yang paling penting, iaitulah memuliakan manusia. Kenapa? Supaya tidak dipertikaikan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk malaikat. Kemudian tuan-tuan, tafsir dan ulasan. Wahai Nabi Muhammad SAW, ingatkan kepada kaummu ketika kami, yakni Allah, memerintahkan para malaikat yang suci. Tengok tuan-tuan, malaikat memang suci. Allah pun sebut macam tu. Jadi malaikat tuan memang, iaitulah yang paling taat di kalangan makhluk-makhluk Allah adalah malaikat. Baik macam malaikat. Susah kita jumpa orang yang baik macam malaikat. Tapi tuan-tuan, sekali kita jumpa orang yang baik ni tuan, kita akan mudah mudah kita menyebut, oi dia ni baik macam malaikat tuan. Kemudian sujudlah kalian kepada Nabi Adam AS sebagai tanda penghargaan dan penghormatan. Memang Allah perintahkan demikian. Dan bukannya sujud penyembahan atau pengabdian serta mempertuhankan. Ni tuan. Ni pun sama. Ayat ni tuan kita kena faham. Bila sebut perkara ini tuan, sebenarnya Allah suruh malaikat sujud. Ni pun kita kena jelaskan kalau orang tanya. Sebab ada tuan-tuan mereka yang petah bercakap, mereka yang tuan bijak berkata-kata, dia akan kata apa? Memang pernah berlaku. Kenapa pula Allah suruh malaikat sembah Nabi Adam? Bukan sembah. Allah suruh apa? Allah suruh tuan-tuan, sujud tu tanda penghargaan dan penghormatan kepada orang yang akan menjadi khalifah di atas muka bumi ini, ialah Nabi Adam AS. Jadi yang paling penting kat sini kita pegang, bukan sujud kerana menyembah ataupun menghambakan diri ataupun mempertuhankan seperti yang dilakukan oleh orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Para malaikat semuanya sujud menghormati Nabi Adam AS. Ni kisah yang kita maklum, yang begitu tuan-tuan mudah kita ingat. Sebab ustaz-ustazah kita ajar dulu, kita pun jadi ambil perhatian. Ya ke? Malaikat semua sujud? Ya ke? Ada yang tak sujud? Ada. Kita ulang semula. Iaitulah Iblis. Iblis enggan sujud kepada Nabi Adam AS. Memang tuan-tuan yang lain dah sujud dah ni. Sedang baginda Nabi Adam AS itu dibentuk daripada tanah. Lalu dah siap yang buat malaikat. Tiba-tiba Allah suruh malaikat tu pula sujud. Tuan-tuan kan?
Ya, mestilah bengang kan? Tapi tidak kepada malaikat-malaikat kecuali iblis. Kenapa iblis buat macam tu? Sebab bongkak. Ya. Dan merasa bongkak sambil berkata, bagaimana mungkin aku sujud kepadanya? Padahal aku lebih mulia. Ayat dia tuan ni ayat-ayat bongkak lah ni. Padahal aku lebih mulia daripadanya. Engkau yakni Allah menciptakan diriku daripada api. Dia dah cakap daripada api tuan-tuan. Manakala engkau cipta Adam alaihissalam daripada tanah. Tuan kan? Ini sifat sombongnya dia. Sifat sombong yang jelas terpampang di diri mereka yang bergelar iblis. Keangkuhannya sombong, kesombongannya, kemudian perasaannya meninggi diri, naudzubillah. Ya, ni sifat-sifat iblis. Dan tipu daya iblis tuan-tuan menyebabkan termasuk dalam golongan kafir. Oleh itu iblis layak mendapat laknat Allah sehingga ke hari kiamat kerana menderhakai perintah Allah dan keengganan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi inilah iblis. Start ataupun bermulanya daripada kisah ini, iaitulah dia angkuh, sombong, tuan-tuan, meninggi diri dan tak nak sujud kepada Nabi Adam, lalu Allah murka kepadanya. Bila tuan-tuan itu tafsir dan ulasannya. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan jelas sangat kepada kita menerangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah sebenar berlaku ketika siapnya dibentuk manusia yang menggunakan tanah yang bernama baginda Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah nyatakan juga tuan-tuan di sini, iaitulah pedoman hidup dan hukum hakam. Apakah pedoman hidup dan hukum hakam yang boleh kita ambil daripada pengajaran ayat-ayat ini? Ya. Pertama, kisah ini menggambarkan dengan jelas bahawa Nabi Adam AS dan keturunannya tidak sepatutnya menderhakai perintah Allah. Siapa dia? Kita. Tuan-tuan ya? Kisah yang mana Allah muliakan manusia yang bernama Nabi Adam AS merupakan atuk kita semua. Allah muliakan sangat baginda Nabi Adam AS. Ya, atas sebab demikian kita tak sepatutnya derhaka dengan perintah Allah. Apa perintah Allah? Semua perkara-perkara yang wajib, fardu, rukun. Daripada rukun Islam yang 5 itu, maka itulah perintah Allah. Dan semua larangan Allah jangan dibuat sekiranya kita faham bagaimana Allah muliakan atuk kita yang bernama Nabi Adam AS. Apa dia larangan Allah? Semua perbuatan yang digelar sebagai dosa dan juga maksiat, semua bentuk penindasan dan sebagainya, kalau ada dalam diri kita, pernah kita lakukan, maka ia merupakan satu dosa. Mereka wajib menyembah. Kita tuan-tuan wajib menyembah dan beribadah kepada Allah semata-mata tanpa berlengah-lengah ataupun cuai. Bagi kita kena faham dengan jelas tuan-tuan, kata-kata ini iaitulah sepanjang hidup kita ni yang berbaki mungkin 60 tahun ataupun 10 tahun ataupun seminggu, maka tuan-tuan, apatah lagi disebutkan di sini sekarang ni, iaitulah jangan berlengah-lengah dan jangan cuai dengan segala perintah Allah. Tanggungjawab yang disebutkan lebih-lebih lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan baginda Nabi Adam AS. Memang tuan-tuan, kalau dilihat dalam Al-Quran pun banyak bagaimana Allah muliakan Nabi Adam AS.
Bagaimana Allah menyebut nama Nabi Adam alaihissalam? Antaranya tuan-tuan yang terkandung dalam ayat suratul Isra. Dalam kisah Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diselitkan nama ataupun kisah Nabi Adam alaihissalam ini. Bagaimana tuan-tuan? Ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad karramna bani Adam. Surahul Azim. Dengan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Ni tuan. Maksudnya dengan cara Allah muliakan baginda Nabi Adam alaihissalam, itulah bukti bahawa kita sebagai anak-anak Nabi Adam alaihissalam telah dimuliakan oleh Allah sejak dahulu lagi. Dari itu kita cuba sedaya upaya tuan-tuan untuk apa? Untuk buktikan tanda syukur, tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sentiasa berada dalam rahmat Allah dan kita terhindar, dijauhi, dibuang daripada senarai mereka yang murka ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dinyatakan bahawa sesungguhnya dalam perkara ini Allah inginkan supaya apa? Supaya kita faham ayat ni tuan-tuan, memang Allah muliakan kita. Selain daripada itu juga kerana Allah telah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah dan mengajarnya perkara-perkara yang tidak diketahui olehnya. Ya, satu persatu Allah bagi tahu pada Nabi Adam. Ya, sehingga nanti kita akan jumpa kisah tentang apa? Tentang Allah larang tuan-tuan. Allah bagi tahu pada Nabi Adam nak mana yang boleh dimakan, mana yang tidak, sehingga buah khaldi juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi Adam memakannya bersama dengan Siti Hawa. Tapi syaitan ataupun iblis memang dia dah berjanji nak merosakkan anak Adam, maka dihasutnya sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khaldi tersebut. Kita teruskan. Dinyatakan bahawa dalam perkara ini, iaitulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan tuan-tuan di dalam firman-Nya ayat 31 surah Al-Baqarah yang bermaksud Allah pun mengajar Adam semua nama-nama benda. Tuan ni, ni ayat Quran ni. Maksudnya apa tuan-tuan? Memang Allah mengajar pada Nabi Adam semua nama benda. Tak kira tuan-tuan, benda-benda yang kecil, yang besar dan sebagainya. Maka ini bukti, iaitulah memang Allah muliakan sangat Nabi Adam AS. Ya, iaitu tuan-tuan, apa ayat dia? Selalu kita dengarkan. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'i. Ini maksudnya apa? Wahai Adam, hai Nabi Adam alaihissalam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Betul ya? Sampai Allah ajar kepada Nabi Adam benda ni apa? Benda tu apa tuan-tuan? Waktu nak mengenal hidup, iaitulah ketika selesai diberikan nyawa, iaitulah fayan fuhu fihi ruh, ditiupkan roh kepada tanah yang membentuk Nabi Adam. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu nama-nama benda pun Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sayangnya Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, dan juga At-Tabari dalam kitab ni tuan, At-Tabari menyatakan bahawa sesungguhnya dalam kefahaman kita, iaitulah At-Tabari mengingatkan dalam pendapatnya bahawa dengan kisah iblis ni, ada pula kisah iblis tuan-tuan. Bagaimana kisah iblis? Allah Subhanahu wa taala menempelak anak Adam yang mengamalkan sikap seperti iblis. Sampai bila? Sampai kiamat. Hari ini pun ada. Mana-mana manusia, mana-mana anak Adam. Siapa anak Adam tuan-tuan? Kita. Siapa lagi anak Adam? Siapa saja yang ada kat dunia ni yang bergelar manusia, hayawanun natiq, haiwan yang berakal. Kita dah bincangkan yang lepas. Ya, maka tuan-tuan, kita ni haiwan, tapi kategori haiwan yang berakal.
Itu dalam ilmu mantik. Bagi tuan-tuan yang belajar, iaitulah dalam ilmu yang susah, antara ilmu yang susah ketika kita sekolah di Ma'had Johor dahulu, juga di Mesir. Al-insanu hayawanun natik. Insan, manusia itu adalah haiwan yang berakal. Siapa? Kita. Tapi Allah muliakan kita. Cuma Allah menemplak, Allah marah jika ada anak Adam yang mengamalkan hidup dengan sikap sama seperti iblis. Ya, mereka sendiri terdiri daripada Yahudi yang ingkar kufur, iaitulah maghdubi, yang Allah murka. Maghdubi, orang yang ingkar kepada Allah. Allah kategorikan dalam Fatihah maghdub, iaitulah orang yang dimurkai, Yahudi. Dan tuan-tuan, kufur kepada Nabi Muhammad alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuan-tuan kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka dan juga datuk nenek mereka sendiri sedar dan mengetahui tentang kenabian baginda, serta mereka dan datuk nenek mereka telah mendapat banyak nikmat yang berterusan daripada Allah. Allah dah bagi macam-macam nikmat kepada mereka itu sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat macam-macam, dan atuk nenek mereka tahu, nenek mereka tahu bahawa dalam kitab Injil yang sebenar, saya ulang, dalam kitab Injil yang sebenar sebelum diubah, iaitulah dalam Injil yang baharu, Barnaba dan sebagainya, maka tuan-tuan disebutkan di sini bahawa kitab mereka mengisahkan tentang akan hadir, ya, seorang nabi min ba'dihi ismuhu Ahmad. Selepas Nabi Isa AS namanya Ahmad, ismuhu Ahmad, iaitulah siapa? Ahmad Muhammad. Maksudnya sama, yang terpuji, iaitulah baginda Rasulullah SAW. Dalam kitab ni tuan-tuan diceritakan bahawa sesungguhnya hakikatnya orang-orang kafir ini dia tahu sangat. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, ini semua kitab yang mana kita beriman dengannya. Bagi seorang Islam mesti mengakui, mesti beriman kepada kitab-kitab Allah, daripada Taurat, Zabur, Injil, dan yang paling komplit, tiada yang komplit melainkan komplit, iaitulah kitab Al-Quranul Karim yang merangkumi semuanya, iaitulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bagi atuk nenek mereka memang dah tahu dah, benda ni semua dah ada di dalam kitab mereka. Lalu mereka sengaja menidakkan, mereka sengaja tuan-tuan mengkaburkan akan wujudnya Nabi yang disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda tuan-tuan, sebenarnya golongan malaikat dan syaitan ini adalah makhluk serba roh. Ni dalam sikit tuan-tuan, dalam sikit, deep sikit tuan-tuan, kena jaga-jaga dalam maksud dia. Iaitulah sebenarnya golongan malaikat dan juga syaitan ini adalah makhluk serba roh. Serba roh tuan-tuan, maksudnya kita tak nampak, yang mempunyai hubungan tertentu dengan manusia. Ya, kita tuan-tuan duduk majlis ilmu ni, kita tahu pun daripada hadis, kita tak nampak tuan-tuan, berduyun-duyun malaikat datang ni. Kalau kita nampak tuan-tuan, pening kita, ya, berduyun-duyun malaikat datang, kata baginda Nabi SAW. Ketika bila orang yang duduk dalam majlis ilmu, setiap detik, setiap saat, daripada jam 7:30 tadi tuan-tuan, malaikat memberikan rahmat kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu dalam perkara ini saya cukup kagum, di kalangan tuan-tuan dan puan-puan semua takkan lupa bila mana ada saja program-program, iaitulah kelas takmir seperti ini, yang mana esok baru kita dapat jawapannya, sama ada boleh diteruskan ataupun tidak sempena PKPB ini. Melaka, alhamdulillah, semuanya boleh, cuma jamuan saja yang tak boleh. Ya, Johor belum ada yang rasmi lagi, kita tunggu.
Tetapi tuan-tuan, kita tidak mengetahui hakikatnya. Tuan ya. Maksudnya apa? Walaupun disebutkan tadi malaikat tuan-tuan dan juga syaitan ni adalah makhluk serba roh yang mempunyai hubungan tertentu dengan manusia. Ya. Tapi kita tak tahu hakikatnya. Namun kita wajib percaya. Wajib sangat percaya dengan apa jua yang disampaikan kepada kita mengenainya, tanpa mempersoalkan bagaimana status dan kesudahannya. Sujud pula terbahagi kepada dua jenis. Tadi masuk sujud pula. Sujud apa? Sujud sahwi. Sujud apa? Sujud syukur. Tahniah tuan-tuan yang istiqomah sujud syukur. Sekarang ni kita memang nampak sangat. Tadi pun saya lepas sembahyang sunat tuan-tuan, ramai yang lepas sembahyang sunat sujud syukur. Bagus tu. Amalan yang patut kita teruskan. Tanda syukur kita pada Allah. Kerana apa? Macam-macam Allah dah bagi nikmat pada kita. Kemudian tuan-tuan, sujud kat sini yang kita nak bincangkan, iaitulah sujudnya malaikat pada Nabi Adam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tuan-tuan sujudnya Nabi Adam ni? Ya, sujudnya Nabi Adam tuan-tuan, iaitulah tidak lain tidak bukan, iaitulah sujud untuk menyembah dan mempertuhankan. Adakah ini yang dilakukan oleh malaikat? Nanti kita tengok perbahasannya. Jenis sujud tuan-tuan pertama, iaitulah sujud untuk menyembah dan mempertuhankan. Sujud macam ni hanya boleh dilakukan hanya kepada Allah. Bila? Sembahyang. Bila? Sujud syukur. Tak pasal-pasal tuan-tuan berdiri, duduk ke tuan-tuan, sujud. Rupanya sujud syukur. Bagus sangat. Tapi hanya pada Allah. Tidak boleh, haram sujud menyembah, mempertuhankan kepada selain Allah. Seperti apa? Sujud kepada manusia, sujud kepada apa saja objek, sujud kepada pokok. Tak boleh sama sekali. Lalu tuan-tuan, sujud jenis ini ada dua. Ya, sujud jenis ini ada dua, iaitu sama ada meletakkan dahi ke bumi, satu, sebagaimana biasa yang kita lakukan ketika solat, ataupun tunduk. Tunduk dan patuh kepada tuntutan kehendaknya. Ya, dia bukan perbuatan. Kalau sebut tunduk tuan-tuan, orang ingat tunduk macam orang Jepun kan, dia hormat orang lain, arigato tuan-tuan, bukan. Ini tunduk ni maksud tuan-tuan, tunduk ataupun patuh dengan apa? Dengan kehendaknya, tuntutan kehendak makhluk. Jadi tuan-tuan, itu juga sama. Dia menyembah tuan-tuan. Menyembah bukan cara fizikal ataupun tubuh badan dia tunduk ke bumi, tidak. Tapi tuan-tuan, dia tunduk patuh. Yes. Yes tuan-tuan. Dia patuh dengan cara bagaimana? Dalam hati dia, Engkau Tuhan aku sembah Engkau. Jadi perbuatan tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wan najmu wasyajaru yasjudan, surah Al-Azim, ayat yang ke-6 surah Ar-Rahman. Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan sujud patuh mengikut peraturan. Ini tuan-tuan. Jadi benda tuan semuanya sujud patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain tuan Allah berfirman yang berbunyi, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Surah Al-Azim, surah Ar-Ra'd ayat 15. Dan kepada Allah sujud sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela atau terpaksa. Tadi. Jadi teman-teman, semua makhluk Allah wajib sujud kepada Allah, termasuk malaikat. Ya. Kita dan juga geng kita. Siapa dia? Jin. Jin yang Allah perintahkan juga sama macam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebutkan tuan-tuan sebagai panduan untuk kita, iaitulah tidak lain tidak bukan kedua-dua jenis sujud. Yang pertama ini hanya untuk Allah,
dan tidak boleh kepada yang lain. Pada mak, sujud hormat. Pada ayah, sujud hormat. Yang kedua nanti kita bincangkan, bukan sujud menyembah. Tuan-tuan, kemudian yang kedua tuan, sujud menghormati. Ni dia. Dan memuliakan. Dan bukan bertujuan mempertuhankan. Apa saja tuan-tuan? Sujud menghormati, memuliakan dan bukan mempertuhankan. Ini bukan menyembah. Sujud jenis ini seperti sujud malaikat kepada Nabi Adam AS. Dia sujud tapi dia bukan menyembah. Ya. Dan sujud Nabi Yaqub, ada lagi cerita. Sujud Nabi Yaqub AS dan anak-anaknya kepada siapa? Nabi Yusuf AS. Ya. Hukumnya adalah harus menurut pendapat kebanyakan ulama. Sehinggalah zaman baginda Rasulullah SAW, ya. Namun selepas itu tidak lagi dibenarkan. Tuan ingat ya? Ada ayat dia tu. Namun selepas daripada zaman baginda Nabi tidak lagi dibenarkan sujud kepada makhluk. Ya, pernah satu ketika para sahabat melihat pokok dan unta sujud kepada baginda Nabi Adam AS. Maka mereka pun berkata, sepatutnya kami lebih wajar sujud kepada engkau daripada pokok dan unta yang liar. Baginda Nabi Muhammad SAW lantas bersabda, la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin illallahi rabbil alamin. Tidak, aukamakal, sebagaimana sabda baginda, tidak harus seorang itu sujud kepada seseorang yang lain, melainkan hanya kepada Allah Rabbil Alamin. Maksudnya apa? Ayat ini tuan jelas ayat larangan. La yanbaghi. Ya, tak patut, tak boleh. Apalagi perkataan. Jadi bawah dia ada kupasan dia. Baginda Nabi SAW melarang sujud kepada manusia sebagai penghormatan. Sebagai hormat pun tak boleh. Kalau menyembah lagi lah tak boleh. Dan kemudiannya azan. Sebagai penghormatan, sebaliknya baginda memerintahkan supaya bersalaman dan berjabat tangan sahaja. Cuma sekarang tak boleh, PKP. Kemudian seperti mana yang dianjurkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya dan Al-Busti di dalam kitab Sahihnya daripada Abi Waqid daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maknanya memang tak boleh, walaupun kepada bonda tercinta, ayahanda tercinta. Inilah pesanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beri laluan untuk azan. Allahu Akbar.
sambung sikit lagi tuan-tuan. Jadi tadi jelas sangat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang bagi manusia itu, iaitulah sujud, sama ada sujud hormat ataupun apatah lagi sujud menyembah kepada manusia. Kemudian itu kesimpulannya, umat yang disebutkan seluruhnya bersepakat mengatakan bahawa sujud malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam, ya, bukan sujud penyembahan atau pemujaan, ya, bukan apa tuan-tuan, bukan disebutkan sebagai apa tuan, yang dikatakan sebagai apa, penyembahan ataupun pemujaan, tetapi kerana salah satu motif berikut, iaitu sama ada dengan membongkokkan sedikit badan atau angguk penghormatan atau semacam menjadikannya seperti poros arah, seperti menghadap ke arah Kaabah atau ke Baitul Maqdis. Pendapat ini lebih kuat menurut Ibnu Al-Arabi, berpandukan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi faqa'u lahu sajidin. Surah Azim, Suratul Hijr ayat 29. Allah berfirman yang bermaksud, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Ya, Allah terangkan tuan-tuan kepada kita supaya kita faham, memang Allah perintahkan kepada malaikat sujud. Tapi kaedah sujud tu, adakah meletakkan dahi di bumi, itulah ke atas tanah, yang mananya di depannya ada baginda Nabi Adam alaihi salam, ataupun sebaliknya. Hari ini kita temui kesepakatan mereka mengatakan bahawa malaikat itu hanya tunduk badannya atau membongkokkan sedikit, sehingga ada mengatakan seumpama mereka bongkokkan tubuh badannya, iaitulah menghadap ke arah Kaabah ataupun ke Baitul Maqdis. Mengenai hakikat dan asal-usul kejadian iblis, yang ni penting sangat tuan-tuan, ya. Kita akan cuba lihat satu persatu. Tapi tuan-tuan, kalau panjang sikit je ni insya-Allah. Mengenai hakikat dan asal-usul kejadian iblis. Bagaimana kejadian iblis yang kita tahu kan dalam sirah, jelas ulama mempunyai dua pendapat, ya. Akan tetapi tuan-tuan, walaupun kita dah tahu, kita dah dengar, malam ni kita beruntung sangat kita dengar dengan detail bagaimana sebenarnya yang dikatakan kejadian iblis. Lalu ulama mempunyai dua pendapat, iaitu iblis adalah golongan jin. Kan? Pernah dengar ke? Tahniah. Tuan-tuan yang dah biasa dengar, yang merupakan sebagai ulang kaji kitab ni, ulang kaji kitab-kitab tafsir, iaitulah mungkin tuan-tuan yang dah khatam kitab tafsir, khususnya yang belajar di pondok-pondok, di balasa-balasa, di masjid-masjid lain sebelum ni, tuan-tuan ataupun ustaz-ustaz yang belajar kat Mesir, kan, memang kita dah khatam beberapa kitab tafsir, ya. Kalau di Mesir dahulu saya gunakan kitab tafsir Jalalain, ya tuan-tuan, ya. Kitab tu memang kuning betul, lama tuan-tuan. Dan kemudian kitab tafsir yang muasarah, inilah dia, iaitulah kitab tafsir terkini perbincangannya, namanya Tafsir Al-Munir. Kemudian tuan-tuan, dia kata apa? Iblis adalah daripada golongan jin, manakala jin adalah daripada suku sakat golongan malaikat. Tuan kan? Dengar ke dengar? Jin dijadikan daripada api, confirm. Ada ke buktinya? Ada. Kat mana? Ni dia ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Sadaqallahul azim. Bukan ayat tadi, tapi ini ayat lain dalam surah apa? Surah hari Jumaat kita baca suratul Kahfi ayat yang ke-50. Satu kan kita baca ni kan, satu kita dengar, satu kita baca, satu kita ulang. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud kecuali iblis. Sama macam tadi, tapi sambungannya beza sikit. Dia daripada golongan jin yang telah menderhakai perintah Tuhannya. Kan? Dapat ke dapat? Iaitulah bahawa jin, ya, malaikat, tuan-tuan, ada hubung kaitnya. Lalu iblis daripada golongan jin. Ni tuan ya. Sebab tu kita selalu doa mohon dijauhkan daripada gangguan jin dan juga syaitan. Kan. Syaitan tu siapa tuan-tuan? Iblis. Yang kedua, iblis adalah daripada golongan malaikat. Pula dah. Ya ke ni? Betul ke betul? Memang kita dah dengar selalu. Iblis daripada golongan malaikat. Ini kerana perintah sujud, masa Nabi Adam dah siap dibentuk, disolek tuan-tuan, orang kata repair tuan-tuan ni, ditacap-tacap, jadilah tuan-tuan macam kita ni lah. Adanya hidung, ada lubang hidung, ada mata, kan sebagainya. Itulah baginda Nabi Adam AS. Lalu tuan-tuan, ketika Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam ni, Allah tak perintahkan jin, Allah tak perintahkan lain daripada malaikat. Allah hanya perintahkan malaikat. Maknanya apa? Iblis tu adalah di kalangan malaikat. Kita dah tahu. Hari ini kita detailkan sebab kita baca kitab. Sebelum ni memang kita dengar daripada ceramah saja. Kita dengar, tuan-tuan, kita tak tengok kitab. Tapi tuan-tuan yang melihat kitab tu, tuan-tuan menyaksikan apa yang saya baca. Yang tuan, seterusnya tuan-tuan di rumah, ramai yang live hari ini tuan-tuan. Ada 500 orang yang live hari ini. Yang tuan-tuan kat rumah tengok kitab. Ya. Kenapa? Sebab kerana kita membaca kitab, kita akan lebih yakin. Ya. Kalau tak tuan-tuan, kita cuma dengar je ustaz ngobrol. Zahir ayat di atas dan ayat-ayat yang seumpamanya menunjukkan iblis dari kalangan malaikat. Confirm. Allah perintah bagaimana tuan? Ya, perintah Allah tadi jelas. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah perintah masa tu yang ada kat dalam kelompok tu adalah malaikat. Allah tak cakap iblis kau pun sujud sekali, tidak. Maksudnya semua yang ada dalam tu adalah malaikat. Yang ada ketika berada di depan Nabi Adam AS itu adalah malaikat, dan tak sujud malaikat yang pakai name tag namanya iblis. Menurut Ibnu Abbas, bahawa iblis adalah golongan malaikat. Apabila dia menderhakai kepada Allah, maka Allah pun murka kepadanya dan melaknatnya. Akhirnya berubah menjadi syaitan. Macam mana syaitan? Kita tak nampak, tapi gambarannya iaitulah bertanduk tuan-tuan. Orang kita tuan-tuan bila cakap, kau ni jangan ajak aku buat salah, nanti aku keluar tanduk tuan-tuan, nanti tanduk. Betul itu. Al-Baghawi menyatakan bahawa pendapat Ibn Abbas adalah pendapat yang lebih jitu. Apa jitu tuan-tuan? Tengok hebatnya pengarang kitab ni tuan-tuan. Penterjemahnya lagi lah hebat tuan-tuan kan. Gunakan ayat-ayat yang cantik tuan-tuan ni. Persatuan Ulama Malaysia tuan-tuan kan. Dia penterjemah kitab ini. Kerana perintah sujud ditujukan kepada malaikat, iaitulah firman Allah yang bermaksud dia, yakni iblis daripada golongan jin dalam suratul Kahfi. Saya ulang, suratul Kahfi ayat 50, yakni mereka kalangan malaikat warga syurga. Ya, iblis tuan-tuan daripada kalangan malaikat rakyat ataupun penduduk syurga.
Berkata Sa'id bin Jubair, iblis adalah sebahagian daripada malaikat yang bertugas kat syurga. Ya, memang dia ni tuan mendapat apa? Ya, mendapat surat lantikan, iaitulah tawaran kerja di syurga. Tuan-tuan, memang dia adalah malaikat, merupakan di antara kaki tangan yang berada di syurga yang indah sangat, tuan-tuan, yang kita idam-idamkan. Sebut pasal syurga, mudah-mudahan kita doakan sahabat-sahabat syurga kita yang ada dalam masjid ini khususnya, biar kita nanti di akhirat terus masuk ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun, ada pula segolongan ulama yang berpendapat mereka dari kalangan malaikat dan bertugas untuk membuat perhiasan syurga. Ya, ada juga tuan-tuan tugasnya membuat perhiasan syurga, perhiasan. Kemudian tuan-tuan, pada pandangan saya, pendapat kita pengarang kitab ni, pada pendapat saya, iaitulah almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Oh, sebut nama almarhum tuan-tuan, ni yang kita idamkan. Dia dah meninggal lama tuan-tuan, tapi sekarang ni sampai kiamat dia cuma dapat laba je. Tunggu je laba datang, tunggu keuntungan je datang, pahalanya sampai kiamat. Nak kena, kalau nak, kita rajin-rajin sampaikan ilmu, khususnya pada anak-anak kita, pada jiran-jiran kita, kawan-kawan kita. Bagaimana? Ajak mereka datang masjid, semayang berjemaah, khususnya di masjid yang cantik ini, iaitulah Masjid Taman Sri Keluang. Pada pandangan tuan menyatakan bahawa sebab iblis telah menderhaka dengan perintah Tuhannya, sedangkan malaikat tidak mungkin menderhaka kepada Allah atau enggan melaksanakan perintahnya. Ni confirm. Maksudnya apa? Malaikat taat. Berdasarkan kisah enggannya iblis sujud kepada Nabi Adam AS, boleh kita ambil kesimpulan ataupun dalil bahawa melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Angkuh dan sikap ghurur, sama artinya, adalah penyebab kekufuran kepada Allah. Lepas tu Allah murka. Dia pun tuan-tuan terus belagak tuan-tuan, sedangkan dia tak tahu, dia lupa yang jadikan dia, yang cipta dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah juga manusia. Seandainya tuan-tuan kufur kepada Allah, terus kufur, lalu mereka ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana perasaan benci iblis dan keberatannya untuk sujud kepada Nabi Adam AS, menghormati baginda, merupakan sejenis tindakan yang memperlekehkan kebijaksanaan siapa? Kebijaksanaan Allah. Mana taknya Allah maha bijaksana dengan membentuk, memerintahkan malaikat membentuk tanah menjadi manusia, kan? Tiba-tiba boleh bernyawa, bergerak tuan-tuan. Mata, kelopak mata pun boleh bergerak. Dalam perut tuan-tuan, Masya Allah, organ-organ kita tuan-tuan boleh berfungsi. Masya Allah, hebat kuasa Allah. Teringat pula petang tadi hamba Allah tanya saya, Ustaz, apa doa untuk organ? Tuan-tuan, doa untuk organ ni kita dah amalkan. Ayat Al-Quran juga, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Ya, atau kita baca doa tu kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Dan jangan lupa baca doa angin ahmar, bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu doa angin ahmar, ikhtiar kita sedikit je, secebis je sebenarnya doa tu. Dan teranjur tu doakan sahabat saya, Datuk Abdul Halim bin Hafiz, muda lagi tuan-tuan, terkena mild stroke. Penceramah yang begitu aktif, saya rasa dah sampai di Keluang ni tuan. Anak mantan DO Mersing, tak saya tuan. Kemudian tuan, sekarang di Kuala Lumpur. Setelah dengan itu timbul pertanyaan berikut, iaitu adakah pendapat, kita habiskan tuan-tuan, maaf terlebih masa, esok kita cuti PKP, iaitu tuan-tuan, adakah terdapat sesiapa yang kufur sebelum iblis ataupun tidak? Persoalannya,
Sebelum iblis kufur ni, ada tak makhluk lain yang kufur kepada Allah? Dalam menjawab soalan ini, ulama berbeza pendapat. Ada yang menafikannya. Ada ulama kata tak ada. Iblislah yang pertama kufur kepada Allah. Seolah-olah memperlikih kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Sebaliknya menegaskan bahawa iblis adalah makhluk yang pertama kafir. Makhluk yang pertama kafir kepada Allah adalah iblis. Segolongan yang lain berpendapat bahawa sebelum Nabi Adam alaihissalam ada golongan kafir yang pernah menghuni bumi ini dan melakukan perbuatan merosak. Terdapat juga persisihan pendapat ulama tentang persoalan. Tuan tadi tu dah settle lah. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan sebelum Nabi Adam dah ada penduduk bumi. Tapi pendapat tu tidak dikupas dengan lebih lanjut. Jadi bagi kita, syukur kita faham bahawa iblis lah yang mula-mula number one kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian timbul persoalan, adakah kekufuran iblis disebabkan oleh sifat jahil? Tuan kan? Ataupun sifat keras kepala yang disebutkan sebagai inat, atau kederakaan. 3 persoalan. Dia kufur ni sebab apa? Sebab dia jahil ke, ataupun keras kepala ke, ada batu atas kepala, kemudian ataupun derhaka. Jadi dalam hal ini pendapat ahli sunnah terbahagi kepada 2. Ada 2 tuan-tuan dalam pendapat ahli sunnah. Meskipun semua mereka bersepakat mengatakan bahawa iblis memang alim. Iblis tuan-tuan memang alim. Sama setaraf dengan malaikat yang lain. Atau meskipun semua pendapat sepakat atau mempunyai pengetahuan tentang Allah. Dia alim. Dia dah tahu, dia bukan jahil. Sebelum dia menjadi kafir. Golongan yang mengatakan iblis menjadi kafir kerana sebab kejahilan, ada juga tuan-tuan berpendapat bahawa ilmu iblis telah dicabut ketika dia kufur. Dua-dua boleh pakai. Maksudnya tuan, golongan pertama kata apa tadi? Settle. Memang dia ni alim, sama dengan malaikat yang lain. Tapi oleh kerana bongkak dan tuan, dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Kemudian golongan kedua kata iblis ni mula-mula ada ilmu, tapi dengan sebab dia kufur pada Allah, Allah cabut ilmu dia tuan-tuan. Mana pada golongan yang mengatakan iblis menjadi kafir kerana sifat keras kepala, berpendapat bahawa iblis kafir dalam keadaan berilmu. Kesimpulannya, semua kata iblis ni memang berilmu, sama macam malaikat yang lain. Ulama mazhab Maliki di perenggan terakhir pada malam ini, tuan, pada 10 di bulan 11 2020, tuan, menyatakan bahawa tidak lain tidak bukan sebagai peringatan. Ulama mazhab Maliki menyatakan bahawa merumus suatu ketetapan hukum dari kisah ini dan keazalian ilmu Allah tentang kekufuran iblis. Maksudnya tuan, mazhab Maliki ni lagi jelas. Dia kata apa? Lepas ni tuan, dia kata apa? Tak lain tak bukan sebagai panduan untuk kita, iaitulah sebagai bahawa satu karamah dan perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang bukan nabi. Tuan, orang yang bukan nabi. Kalau sebut karamah, siapa? Wali Allah Taala. Tuan, dalam perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan pada kita supaya kita lebih jelas. Kita tidak ragu-ragu, kita tidak tuan dalam keadaan orang kata apa, confused. Tak lain tak bukan tuan untuk apa? Untuk kita yakin. Tidak semestinya menunjukkan kepada kewalian orang itu. Maksudnya apa? Allah bagi sesuatu yang baik, Allah bagi sesuatu yang hebat, tuan, bukan kerana
dia itu seorang wali. Ini kerana tidak sah dikatakan seorang itu adalah waliullah. Tidak sah seorang itu dikategorikan sebagai wali Allah, melainkan selepas kita mengetahui bahawa orang yang berkenaan mati dalam keadaan beriman. Ni tuan-tuan, sekiranya tidak diketahui mengenainya, kita tidak boleh menentukan bahawa ia adalah wali Allah. Wali Allah ialah orang yang termaktub di dalam ilmu Allah bahawa ia tidak mati melainkan dalam keadaan beriman. Ayat terakhir ni sebagai peringatan untuk saya, kita semua ada peluang. Kita semua ada peluang mati dalam keadaan standard seorang wali Allah. Tuan dia, bagaimana caranya? Kekalkan dalam beribadah pada Allah, rapatkan diri dengan Allah, istiqomahkan tuan-tuan segala perintah Allah dengan dilakukan bersungguh-sungguh, maka kita pun tak tahu. Wali tak pernah mengaku menjadi wali. Dan wali bukan semestinya orang yang hari ini kita nampak sekian baiknya, tetapi yang lain juga ada potensi menjadi wali. Apapun, kita kena usahakan dengan solat berjemaah di masjid ini, istiqamah bersama dalam segala program agama yang menyebutkan dalam ayat ke-7 surah Muhammad, kita bantu agama Allah, nanti Allah akan bantu kedudukan kita. Allah akan bantu hidup kita dan meneguhkan kedudukan kita. Pegang tuan-tuan ayat tu. Kenapa? Sebab kita nak matinya kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, maaf terlebih masa. Saya kata dulu dalam pertemuan kita hari ini, yang baiknya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu mungkin kifarah untuk diri saya. Minta ampun, minta maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa alimnahu ta'wilu wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibali yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.